makanan berkhasiat untuk badan sihat tinggi dan kuat. Cegahlah sebelum merana, besar cergas, cerdas sentiasa. Anak Malaysia tinggi, sihat selamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam muhibah, salam ceria dan selamat petang kepada semua para penonton. Selamat datang dan terima kasih kerana sudi menyaksikan FB Live PMP, Pusat Maklumat Pemakanan Negeri Pahang. Apa khabar anda semua? Saya doakan agar semua dalam keadaan sihat dan baik sentiasa. Sebelum kami mulakan, saya ingin memohon maaf daripada pihak urus setia kerana kelewatan untuk webinar pada hari ini. Walau bagaimanapun, kita masih akan teruskan webinar pada hari ini. Untuk makluman penonton semua, webinar pada hari ini dijalankan di Jabatan Kesihatan Negeri Pahang. Boleh saya mahu penonton-penonton semua sedang menyaksikan webinar ini dekat mana? Adakah daripada Raub? Apa khabar orang Raub? Ataupun daripada Lipis? Apa khabar orang Lipis? Ataupun daripada Kuantan? Ataupun daripada Tanah Tinggi Cameron Highlands? Ada juga penonton yang sedang menyaksikan kami di luar negeri Pahang. Walau di mana pun anda berada, mestilah jaga SOP di musim COVID-19 ini. Terima kasih kepada studi penonton yang menyaksikan webinar pada kali ini. Jangan lupa tekan like dan share. Kerana webinar pada kali ini sangat-sangat menarik. Kerana kita ada maklumat dan info-info yang menarik untuk penonton-penonton kongsikan. So, jangan lupa ya, tekan link, like dan share. Oleh itu, sebelum kita mulakan, mari kita kenalkan diri masing-masing. Nama saya ialah Muhammad Syamil bin Ishak, nutritionist Cameron Highlands. Dan teman seperjuangan saya bersama saya pada hari ini ialah daripada Lipis, nutritionist Nurhanisa. Apa khabar Nurhanisa? Khabar baik, alhamdulillah sihat. Boleh perkenalkan diri sedikit? Ya, Assalamualaikum, selamat petang kepada semua penonton. Nama saya Nurhanisa binti Abu Syamsi. Saya ialah pegawai sains pemakanan daripada Klinik Kesihatan Padang Tengku, daerah Lipis. Itu dia nutritionist kita daripada Lipis. Hari ini tak sangka ya Hanisa, kita sudah hampir ke penghujung tahun 2021. Sekejap sangat. Betul. Dan beberapa minggu saja lagi akan tahun 2022. Pejam celik ya, kan? Pejam celik sudah sampai. Walau bagaimanapun, terima kasih yang diucapkan kepada semua pengikut-pengikut setia webinar daripada awal hingga akhir, hingga sekarang lah webinar pada hari ini. Okey, tanpa membuang masa, mari kita lihat apakah topik kita pada hari ini. Boleh Hanisa tolong explainkan apakah topik kita pada hari ini? Okey, kita punya topik pada hari ini Syamil, berat si manja tak naik, 3 strategi mudah tambah berat badan. Sangat menarik kan tajuk tu. Jadi, hari ini kena pada musim cuti sekolah ni, ibu bapa yang ingin tambah berat badan anak itu kena wajib tengok webinar pada hari ini. So, jangan lupa penonton semua, like dan share webinar pada hari ini. Kerana apa ya, Nisa? Kerana kita ada kuis. Setiap kuis yang diberikan ada pemenangnya. Ada juga hadiah yang akan kami berikan. Jadi semua kena tunggu sampai ke akhir webinar lah. Supaya kita sama-sama dapat jawab soalan dan dapat menang hadiah. Betul, tepat sekali. Baiklah, mari kita teruskan dengan topik kita iaitu berat si manja tak naik. 3 strategi mudah tambah berat badan anak. Dan sebelum kita bermulakan pada strategi yang bertambah berat badan anak ini kan, Anissa, boleh tak kita kongsikan apakah kategori anak kurang berat badan ini dan definisi kurang anak berat badan? Okey, sebelum tu Syamil, kita tengok dah berapa orang viewers dah kita untuk kita punya FB live pada petang ini. Kita dah ada 110 orang. Kita lihat sudah ada 110 orang viewers. So, share Alhamdulillah. lagi, tekan lagi like dan share beramai-ramai.
kita cakap kita ada apa? Penonton-penonton. Penonton viewer daripada Pulau Tioman, Ika Faizal. Orang pulau-pulau Orang semua pulau ni, alhamdulillah. Terima kasih. Juga Norisha daripada Pulau Langkawi. Pulau Langkawi. Teruskan menonton dan share lagi maklumat-maklumat tentang webinar pada hari ini. Ya. Okey, Syamil. Memandangkan kepada soalan tadi kan. Ya. Okey, so soalan Syamil tadi berkenaan dengan macam mana kita nak tahu kategori kanak-kanak yang kurang berat badan. Okey, so biasanya Syamil, bagi kanak-kanak yang mengikut follow up di klinik kesihatan, so kita akan timbang ukur tinggi dan juga kita akan buat kiraan BMI lah untuk kanak-kanak tersebut. Jadi bagi kanak-kanak yang kita timbang tadi, kemudian kita akan nilai dia punya status pemakanan dan kita akan plotkan dia punya progres pertumbuhan pada carta pertumbuhan kanak-kanak tersebut lah. Okey, kalau kita tengok pada paparan slide di skrin anda. Okey. Kalau di skrin ni kita ada kita panggil sebagai carta WHO 2006, iaitu carta pertumbuhan. Carta pertumbuhan kanak-kanak ya. Carta pertumbuhan kanak-kanak. Yang dipaparkan ni adalah carta pertumbuhan untuk apa? Okey, yang carta pertumbuhan ni kita panggil carta pertumbuhan berat untuk umur. Kalau yang warna biru biasanya background warna biru tu untuk lelaki, Syamil. Kalau yang warna pink tu untuk perempuan. Okey. Kalau kita tengok dekat sini, kita nak tahu kategori anak-anak tadi di kawasan berat badan sederhana ke ataupun teruk ke, kita kena berdasarkan pada graf berat untuk umur ni lah. Okey. Kalau tengok pada graf untuk carta berat untuk umur tu, sekiranya bila kita plotkan pada graf tu, dia di bawah negatif 2 ST ke bawah. Di mana kalau kita tengok warna pada skrin tu, dia ada warna kuning dan juga warna merah. Betul. Sekiranya dia diplotkan di pada warna tersebut, anak tu termasuk dalam kategori kurang berat badan lah. Apa maksud warna kuning dan warna merah tu, Nisa? Okey, warna kuning kalau dia di antara negatif 2 ST ke negatif 3 ST, kita kategorikan sebagai kurang berat badan sederhana. Kurang berat badan sederhana. Tu nampak warna kuning tu kan? Okey, terang sikit. Okey, yang warna merah tu kurang berat badan teruk di bawah negatif 3 ST. So yang ni yang kita nak tahulah, dari segi kategorikan sama ada kanak-kanak tersebut ada masalah kurang berat badan ataupun tidak. Okey, tapi kena tengok jugalah, Syamil, sebab pada kita nak tafsiran untuk pertumbuhan ni, kena tengok kes by kes juga. Kadang-kadang ada juga kanak-kanak yang lahir tak cukup bulan, matang. Jadi mungkin dia akan lahir sebagai kurang berat badan jugalah. Dan ini kena tengok juga masalah-masalah congenital yang lain. Betul, Nisa. Jadi penonton-penonton semua mesti nak tahulah, Nisa. Dari mana carta pertumbuhan ataupun graf ini kita boleh dapatkan? Okey, kalau biasanya kita nak tengok dekat mana carta pertumbuhan ni, kalau tuan-tuan dan puan-puan pernah tengok, yang ni adalah rekod kesihatan bayi dan kanak-kanak untuk umur 0 hingga 6 tahun. Okey. So biasanya kalau yang memang follow up di klinik kesihatan tu, kita boleh nampak kalau ini warna biru ni untuk kanak-kanak lelaki. Kalau warna pink biasanya untuk perempuan lah. Di hujung sekali, di hujung buku ni kita ada lampiran lah. Lampiran pada graf ni, dia ada berat untuk umur, tinggi untuk umur dan BMI untuk umur. Jadi senanglah ibu bapa dia nak pantau, dia boleh tengok sendiri pada buku rekod kesihatan kanak-kanak ini. Jadi penonton-penonton semua, ibu bapa-bapa yang nak tahu dari mana carta pertumbuhan itu, daripada buku kanak-kanak tersebut. Ada kat page belakang sekali tu. Pasti akan ada grafnya. Di mana situ ibu bapa boleh pantau pola pertumbuhan anak-anak tersebut. Okey. Saya nak kongsikan sedikitlah, Nisa. Berdasarkan laporan NHMS daripada tinjauan dan mobiliti kesihatan, terdapat peningkatan pada peratus kanak-kanak kurang berat badan di Malaysia. Seperti dalam paparan, daripada tahun 2011 hingga 2019 terdapat kenaikan daripada 11.6% sehingga 14.1%. Naik yang agak meningkat, melonjak tinggilah. Iyalah, dalam masa 8 tahun. Dalam masa 8 tahun. Jadi bila kita sebut, Anissa, tentang anak kurang berat badan ni, sudah semestinya ibu bapa lah ataupun penjaga yang akan merasa rusing, akan merasa resah apabila menghadapi masalah seperti inilah. Betul. Oleh itu, mesti makluman semua penonton lah, untuk penonton, kita ni sebagai nutritionist ataupun pegawai sains pemakanan ada skop perkhidmatan yang kami sediakan di klinik dan di daerah, iaitu runding cara pemakanan. Di mana kita akan berjumpa dengan pelbagai umur jantina untuk membincangkan tentang cara pemakanan yang betul. Antara salah satu klien kita ialah kanak-kanak kurang berat badan lah, yang bawah 5 tahun itu.
Ya, Syamil. Jadi pentinglah sebab kita kena ambil tahu, ibu bapa terutamanya kena ambil tahu apa perkembangan anak-anak lah. Betul, Sentiasa Nisa. ikut temujanji klinik kan. Dan kita nak pastikan anak kita dalam keadaan yang sihat. Okay? Lagi-lagi dalam musim pandemik ni. Betul. Ada yang lama sangat tak follow up kan. Dia datang balik ke klinik, tengok ada yang naik berat badan. Ada juga yang turun berat badan. Okay? So, ya, tepat sekali Hanisa. Jadi penonton dan ibu bapa ingat mesti ikuti temu janji yang diberikan daripada klinik-klinik agar kita dapat melihat pola pertumbuhan yang baik untuk anak-anak sendiri. Betul. Saya juga ingin berkongsi sedikitlah pengalaman saya ketika melakukan perkhidmatan runjing cara pemakanan di daerah Cameron Highlands. Yang di mana ketika saya berjumpa dengan ibu bapa meluahkan perasaan. Meluahkan perasaan yang berkatakan anak-anak mereka tidak cukup berat badan. Mungkinkah disebabkan tidak cukup makan ataupun mungkin disebabkan anak makan sedikit ataupun makan aktif sangat ataupun anak-anak ni suka makan makanan yang tidak berkhasiat. Betul. Ni yang biasa kita dengar lah kalau kat klinik. Betul, Anissa. So macam-macam perangai yang kita akan jumpa apabila melakukan perkhidmatan runjing cara pemakanan bersama ibu bapa ni. Jadi Hanisa, kita sudah tahu kategori kurang berat badan. Betul. Kita sudah tahu apa tu definisi kurang berat badan. Jadi sekarang ni mesti penonton-penonton semua ingin tahu apakah faktor-faktor yang mempengaruhi anak susah tambah berat badan. Boleh tak Hanisa tolong kongsikan apakah faktor-faktornya? Okey, so sebelum tu semua jangan lupa masih teruskan like dan share kita punya FB webinar kita pada petang ini. Okey, kalau kita kata faktor nak tahu sama ada anak tadi ada masalah kurang berat badan ataupun tidak, antaranya ialah bila kata kurang berat badan ni salah satunya adalah kriteria kepada kurang zat makanan. Kalau kita tengok kepada skrin daripada infografik di skrin, okey, faktor daripada untuk anak kurang zat makanan ni kita terbagi pada dua lah. Satu kita tengok pada taraf kesihatan anak. Taraf kesihatan anak. Betul. Dan yang kedua ialah amalan pemakanan anak. So ada dua faktor lah. Iya, dua faktor yang utama. So di mana kalau kita tengok taraf kesihatan anak, kurang berat badan tu mungkin disebabkan oleh keadaan anak tersebut semasa lahir. Sama ada dia lahir pramatang, jadi dia lahir kurang berat lah. Okey, ataupun dia mempunyai masalah penyerapan zat makanan. Contohnya dia ada masalah usus, okey, ataupun ada jangkitan cacing pada anak tersebut. Ada juga kanak-kanak yang kurang berat badan ni, dia mempunyai masalah kesihatan yang berlarutan. Contohnya? Seperti masalah thyroid. Okey. Dan yang kita selalu dengar, anak-anak yang kerap demam, sesema, cerit-berit. So bila dia dah tak sihat ni, selera dia kurang lah. Sebab selera kurang tak nak makan sebab tu berat dia susah nak naik. Sebabkan kesihatan anak-anak tu sendirilah menyebabkan kurang berat badan. Antara faktornya jugalah. Okey, kalau kita tengok pada amalan pemakanan anak, so antaranya ialah anak tu makan tidak mengikut waktu makan. Jadual makan dia tak teratur, Syamil. Okey. Dan satu lagi, makanan yang disediakan kepada anak tersebut tidak kita kata tidak berhasiat lah, tidak pelbagai. Okey. Dia dari segi kuantiti makanan, dari segi tekstur tidak bersesuaian dengan umur dia, keperluan dia. Okey. Dan last but not least lah, ada juga kepercayaan terhadap pantang larang. Masih ada lagi ada kepercayaan terhadap pantang larang ni? Dia kata serta-serta makanan tak boleh makan pun ada lagi. So ini antara kita kata faktor-faktor yang menyebabkan anak kurang zat makanan ataupun tidak naik berat badan. Betul tu Hanisa. Jadi penonton semua sudah tahulah dua faktor penyebab utama yang menyebabkan anak susah tambah berat badan. Yang pertama adalah daripada faktor taraf kesihatan. Yang kedua daripada amalan pemakanan kanak-kanak itu sendiri. Betul. Jadi sebab itulah penonton-penonton semua ingat share, like dan share webinar pada hari ini kerana webinar pada sangat menarik. Kerana kita akan bantu ibu bapa yang sedang resah, yang sedang rusing untuk tambah berat badan anak. Jadi sebab itulah kita akan ada lakukan 3 strategi mudah untuk tambah berat badan anak. Ada 3 strategi kan? Ya, 3 strategi mudah diikuti oleh ibu bapa sekalian. Berapa viewers kita sekejap sebelum boleh tu? Boleh kita lihat berapa viewers kita hari ini. Viewers berapa dan hari ini. Okey. So kalau kita tengoklah tadi kita punya viewers dah naik ke 162. Jadi penonton-penonton semua minta tolonglah like dan share, kongsikan. Mungkin ada ibu bapa ataupun bakal ibu bapa yang ingin mencari tentang maklumat pemakanan ni untuk anak-anak mereka. Ya, betul tu. Okey, so kita pergi pada strategi, Syamil. Baiklah. Poin kita yang utama pada hari ini. Okey, strategi kita ada
Tiga strategi Kita pergi satu-satu dulu lah. Baiklah. Okey, strategi yang pertama Syamil yang kita nak kongsikan pada hari ini ialah jaga waktu makan anak. Kita boleh tengok pada paparan di skrin. Okey, untuk jaga waktu makan anak, kita rasa macam benda ni benda yang mudah, benda yang remeh kan. Tapi sebenarnya waktu makan anak ni sangat penting. Kenapa Syamil? Sebab dia nak membina selera makan anak tersebut. Kalau dia tak ada jadual waktu makan yang tetap pun tak bagus juga. Tak sebab bagus nanti juga, anak tu tak tahu nak makan ke tidak, lapar ke tidak kan. Okey, so berapa kali kita kena bagi makan kekerapan tu, berapa kali nak kena bagi kepada anak? Sepatutnya kita kena bagi 5 hingga 6 kali satu hari. Betul, 5 hingga 6 kali satu hari. So dalam satu hari tu kita kena bagi 3 hidangan utama dan berserta dengan 2 ke 3 kali snack di antara waktu makan utama. Dan sekiranya dia punya jadual waktu makan tu lari, contohnya lah kalau anak tu lewat bangun pukul 10, pukul 11 baru bangun. Jadi dia dah terlepas waktu sarapan pagi kan Syamil kan? Jadi dia dah tertinggal satu hidangan, dah kurang dah pengambilan tenaga dekat situ. So ibu bapa kena ingat tahu, snack ni bukan dimasukkan adalah dimasukkan makanan yang diambil selingan di antara makanan utama. Dan snack juga kenalah snack yang berkhasiat, bukan snack yang tidak berkhasiat. Seperti makan coklat, makanan gula-gula, itu semua adalah snack-snack yang tidak berkhasiat. Tapi satu lagi yang kita kena tekankan Syamil, dari segi pemberian snack ni, elakkan memberi snack sebelum waktu makan utama. Betul, Nisa. Dia punya dari segi kita kata selang masa ataupun spacing di antara waktu kita bagi makan utama dan juga waktu makan snack tu kena ada selang masa. Kalau terlalu dekat nanti anak dah kenyang, dia tak nak minum, dia tak nak makan lagi. Contohnya Syamil, kalau biasanya lah yang kita selalu dengar ibu bapa suka berikan susu kepada anak-anak untuk pertumbuhan dia kan. Tapi timing dia bagi susu tu tadi Syamil. Bila timing, contohnya kita bagi susu, anak nak makan tengah hari ni pukul 12.30 hari. Tapi kita bagi susu pukul 11.30 sebelum anak makan tengah hari. Jadi bila dia nak makan tengah hari tu nanti sebab dia masih kenyang lagi dengan susu, memanglah dia akan menolak makanan. Betul tu Hanisa. Sebab itulah jaga waktu makan anak itu sangat-sangat penting. Kadang-kadang ada anak yang makan semasa ibu tengah masak. Dia kena ambil sendiri. Mak tengah masak tu, time tu dia nak ambil sedikit demi sedikit. Sebab dia dah lapar lah. Sebab dah lapar lah tu. Tapi bila mak dah siap hidangkan makanan tu, anak tak nak makan pula. Begitu. Kadang-kadang ni ada juga kes yang bangun lambat. Bila bangun lambat, dia terlepas makan sarapan pagi. Bila selepas sarapan pagi, dia skip ke makan tengah hari. Jadi kehilangan satu waktu makan. So ini adalah perkara yang tidak boleh dilakukanlah. Ringanlah kita kena ikut jadual waktu makan tadi lah. Tapi Anissa, memandangkan kita bercerita tentang snack, Anissa disebut tentang pemberian susu. Betul. Kan? Ada ibu bapa yang di luar sana yang beranggapan bahawa susu itu adalah makanan yang lengkap, makanan yang cukup dan memadai untuk pemberian anak, untuk tambah berat badan anak. Adakah pendapat Anissa bahawa susu ni sudah cukup untuk tambah berat badan anak? Okey, situasi ni biasa kita jumpa dekat klinik lah Syamil. Dia di mana ibu bapa dia mengambil berat lah untuk menambahkan berat anak sebenarnya. Tapi untuk pengetahuan semualah, sekiranya anak kita dah mula makan makanan pelengkap ataupun makan makanan keluarga, kita perlu tekankan bahawa pemberian makanan utama tu yang penting. Okey. So sebenarnya susu tadi dia bukanlah pengganti kepada hidangan utama sebenarnya. Bukan pengganti makanan ya? Bukan. Kita kena faham bahawa saiz perut kanak-kanak ni kecil. Sekiranya kita bagi dengan kerap, sebab kadang-kadang bila kita jumpa kat klinik, kita tanya berapa kali bagi susu, ada yang bagi sampai 7 ke 8 kali sehari, ada yang bagi sampai 10 kali pun ada. Dan bila bagi susu terlalu kerap, anak ni dia tak nak makan lah. Sebab dia punya kapasiti perut tadi dah kenyang dengan susu tadi. Okey. Contohnya Syamil, kalau anak umur 3 tahun, berapa banyak kita nak bagi? Selalunya untuk anak umur 2 hingga 3 tahun ni kita bagi dalam 2 hingga 3 sajian satu hari. Ya, 2 hingga 3 sajian sehari tu sebenarnya dah mencukupi. Sudah sebab mencukupi, anak betul. dah start makan kan, jadi dia akan penuhkan keperluan dia tu dengan makanan. Ya, tepat sekali Anissa. Jadi penonton semua ingatlah, susu itu bukanlah pengganti makanan, tetapi sebagai salah satu hidangan yang melengkapkan diet harian anak. Asalkan jangan bagi susu dalam kuantiti yang berlebihan. Sebegitu. Okey, Hanisa. Kita ada video ya Syamil? Ya, kita akan ada video lah. Sebelum kita mulakan dengan strategi nombor 2, kita ada video yang direka khas untuk tambah berat anak yang kurang berat badan. Okey. Sila saksikan. Jom kita saksikan.
Itu dia video tentang resepi puteri labu-labi dan juga resepi tentang sihat pisang coklat. Okey, so kita tengok sekali lagi kita punya viewers ada berapa sekarang Syamil? Ada 196 orang. Jadi tu. jangan lupa tekan like dan share lagi. Kongsikan lagi tentang webinar pada hari tengok ini. siapa yang bersama-sama dengan kita petang ni. Kita ada Saleha. Terima kasih Saleha Pecika Perah ya. Okey, Zuma. Zalika, terima kasih Zalika, Ima dan juga Rosmi. Terima kasih bersama-sama dengan kami di siri webinar Sembang Terima Santai. kasih banyak-banyak. Ada juga komen tu Syamil. Komen perkongsian yang menarik daripada Suzilawati Zaimah. Alhamdulillah. Dan juga Sazwani Nazri. Alhamdulillah. Terima Semoga kasih. apa yang kita sampaikan ni bermanfaat lah kepada semua. Okey. Tapi Anissa, sebelum kita mulakan strategi kedua, ingin saya utarakanlah video tadi yang berkaitan dengan puteri labu-labi tadi. Itu dibuat khas daripada nutritionist Kuantan dan juga Pekan. Tim Dapur Sihat Masyarakat. Dapur Sihat Masyarakat. Menarik kan warna dia? Betul, sangat menarik, sangat sedap dan sangat menyelerakan. Petang-petang ni rasa lapar pula kan? Lagi-lagi untuk tambah berat badan anak kan. Mesti anak akan suka. Dan lagi satu video berkaitan dengan resepi sihat pisang coklat. Coklat smoothie. Daripada mana tu Naisha? Itu daripada bahagian pemakanan Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey. Itu pun sangat sedap juga tu tengok tu. Betul tu. Terbaik betul. Sejuk-sejuk tu. Sedap. Memang sedap. Okey. Tadi kita telah kongsikan strategi yang pertama kan. Dan kini kita akan kongsikan lagi dengan strategi yang kedua, itu tambah berat badan anak. Betul. Jadi Hanisa, sebelum kita mulakan, boleh tak kongsikan semula strategi pertama tadi, iaitu jaga waktu makan anak. Strategi kedua adalah apa Hanisa? Sila nyatakan. Okey, so tadi kita dah cerita tentang jaga waktu makan. Okey, yang kedua kita nak ceritakan tentang apa makanan yang kita nak berikan. Okey, so kita berikan makanan yang padat dengan tenaga, Syamil, dan padat dengan nutrien. Ada dua jenis lah, tenaga dan nutrien. Padat dengan tenaga dan padat dengan nutrien. Okey, so kalau padat dengan tenaga ni maksudnya dalam satu hidangan dia mengandungi kalori yang tinggi. Kalau padat dengan nutrien dia mengandungi jumlah nutrien yang bermanfaat yang tinggi dalam satu hidangan. Okey. So bila kita nak tambahkan berat badan anak ni, kita bukan saja nak tambah berat sahaja. Dalam masa yang sama kita nak dia ada juga menerima zat-zat nutrien yang mencukupi. Betul Nisa. Sebab kita nak anak tadi bukan saja tambah berat, tapi dari segi sistem fisiologi dia, imunisasi dia juga kuatlah. Sebab tu kena ada kombinasi kedua-dua ni Syamil. Baru dia lagi cantik. Ya, tepat sekali. Okay. Contoh Syamil, kita nak tahu yang padat tenaga dengan padat nutrien. Apa beza dia? Okey, contoh kita ambil kira kita ada satu keping roti putih Syamil. Okey. Satu lagi kita bandingkan dengan satu keping roti wholemeal. Okey. Yang bijirin penuh tu. Okey. Kalau roti putih yang kosong kita nak bandingkan dengan bijirin penuh. Bijirin penuh tadi kita kata lebih padat nutrien. Sebab dia lebih banyak serat, dia ada vitamin, dia ada zat mineral kan. Okey, itu padat nutrien. Sekarang kita nak jadikan dia padat dengan tenaga. So kita boleh letak sapuan lemak. Sapuan lemak. Contoh seperti apa ni Sah? Contoh kita boleh sapukan mentega. Mentega. Kita boleh sapukan apa lagi? Margarine, butter. Okey. So itu dia dah jadi padat tenaga dan padat nutrien. So, itu contoh yang kita boleh berikan. Kanak-kanak akan dapat sekali dua lah, padat tenaga dengan nutrien. Betul. Okey. So kalau kita tengok pada paparan infografik di skrin kita ada sedap ni. Jadikan menu anak anda lebih sihat. Okey. Ada dua gambar dekat situ Syamil. Satu gambar yang sebelah kiri ni biasa. Belah yang kanan tu lebih baik. Okey, yang biasa dia tu dia ada nasi putih beserta dengan siraman apa tu Syamil? Siraman kicap pastinya tu kan. Yang siraman hitam kicap tu. dia kata 2 sudu besar kat situ, banyak juga tu. Okey, lepas tu ada telur goreng 1 biji. Jangan lupa dia ada air. Ada air sirap kat situ. Okey. Jadi kalau yang hidangan biasa ni dia ada membekalkan karbohidrat, protein, ada kicap tu dia ada garam lah juga. Kan? Ada lemak jugalah sebab telur tu digoreng tadi kan. Okey, kalau kita tengok kita nak berikan anak pilihan yang lebih baik. So yang lebih baik apa yang kita boleh tengok pada skrin tu, dia tambahkan dengan apa Syamil? Ada sup sayur satu mangkuk kecil. Ada sup sayur. Nampak menarik tu. Ya, dan ada juga buah tembikai. Apa yang letak kat situ Syamil? Hanya kicap je buangnya. Kicap kita buang. Sebab kicap kita tahu garam dia tinggi. So tak betul. sesuai lah kita nak berikan kepada kanak-kanak tadi. Okey. Jadi
pilihan yang lebih baik dan dia lebih padat nutrien dan dia padat dengan tenaga. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya. Contoh yang seterusnya kita ada tadi hidangan utama kan. Yang ni kita tengok pada snack. Kalau kita lihat ni ada nugget. Ini memang kesukaan budak-budak sekarang lah. So nugget ni sebenarnya Syamil, dia adalah kategori makanan yang kita panggil ultra processed food. Apa tadi? Ultra processed food. Apa maksud ultra processed dia food tu? Dia makanan yang menjalani pemprosesan yang berulang kali lah. Okey, jadi sebenarnya Syamil kalau nak tahu, ada kajian yang melibatkan kanak-kanak umur 3 hingga 4 tahun. Dekat mana tu? Di Brazil. Okay. Dia menunjukkan ada kaitan pengambilan ultra processed food tadi dengan peningkatan paras kolesterol dan juga ukulilet pinggang. Jadi dia bukanlah kita kata satu makanan yang kita nak makan selalu ataupun terlalu kerap, berpanjangan. So kita kalau boleh kita buat pilihan yang lebih baik. Apa tu pilihan yang lebih baik tu nugget tu? Pilihan yang lebih baik, contoh yang kita boleh gantikan ialah kita buat bergedil ayam. Bergedil ayam. Bergedil ayam ni sedap kan bergedil ayam. Nampak sedap Dia buat daripada kentang, kita boleh masukkan dengan isi protein. Protein contoh kalau ayam, kita letak ayam lah. Kalau kita nak tukar isi daging pun boleh, tak ada masalah. Sayur pun boleh juga. Kan? So dekat sini dia padat dengan nutrien dan dia padat juga dengan tenaga. Dalam bergedil ayam ni apa kita letak? Apa yang kita selalu letak, kita boleh letak kentang lah selalunya. Kita lenyapkan kentang dan isi-isi yang ikut selera. anak-anak tapi yang penting sendiri. dia ada semua kumpulan makanan tadi. Alhamdulillah. Begitu. Okey, jadi strategi yang kedua adalah beri makanan yang padat dengan tenaga dan nutrien. So ibu bapa, penonton-penonton di rumah, ingat tahu, semasa berikan makanan kepada anak, pastikan mesti padat dengan tenaga, mesti juga padat dengan nutrien. Jangan hanya tenaga saja tapi nutrien tak mencukupi. Sebab itulah anak kurang berat badan. Jadi ada juga daripada semasa kita buat uji cara pemakanan, ada juga ibu bapa yang meluahkan perasaan anak tak suka makan nasi. Itu saya rasa macam kesian saya tengok ni. Apa pilihan yang kita boleh buat, Anissa? Okey, so sekiranya anak kita tak boleh makan nasi, tak ada masalah. Kita boleh pilih pilihan makanan yang lain dalam kumpulan yang sama, yang membekalkan juga sumber karbohidrat dan tenaga untuk kanak-kanak tadi. Contohnya nasi kita boleh gantikan dengan mi ataupun bihun daripada sumber bijirin, contohnya daripada roti, biskut. So yang tu pun kita boleh berikan juga, Syamil. Okey Syamil, cuba kita tengok lagi. Kita ada banyak lagi contoh-contoh dekat skrin. Okey. So makanan seterusnya, tadi Syamil kata kalau tak makan nasi kita nak gantikan dengan roti kan. Okey, so kita dah belajar tadi, kita tahu padat tenaga, padat nutrien. Okey, so roti kita boleh bagi kalau anak yang tak nak makan nasi tadi kan. Okey, so kita nak bagi dia padat dengan tenaga, apa yang kita boleh berikan? Kita boleh sapukan dengan mentega ataupun margarin. Kita tahu sebab mentega macam ni dia lemak. Lemak ni walaupun dalam kandungan yang sedikit tapi dia memberikan tenaga yang tinggilah dalam makanan tersebut. Okey. Nak bagi dia lebih lagi ekstra nutrien kan, kita boleh buat French toast. Orang kata apa? Roti telur ya? Ya, roti telur goreng. Kita tambahkan protein. So dekat situ dia ada sumber protein kan. Kemudian kita gorengkan dalam minyak. Jadi anak tadi daripada dia makan roti putih dengan dia makan roti yang kita buat French toast atau kita sapukan dengan mentega tadi, so yang itu dia lebih banyak tenaga walaupun dia dapat dalam kuantiti yang sedikit. Betul tu. Okey, seterusnya kita tengok contoh yang lain. Ada lagi contoh? Ada lagi. Kita dah sediakan dah. Petang ni special. Okey, satu lagi nasi putih. Nasi putih biasa? Ya. Ini biasanya memang kita akan sediakan sebab dia hidangan yang kita makan bersama-sama keluarga. Betul. Okey, tapi kita kena ingat sekarang ni fokus kita ialah untuk tambahkan berat badan anak. Bukan berat badan mak bapak. Okey. So tambahkan berat badan anak, kita boleh tambahkan mentega, boleh tambahkan margarin ataupun minyak sapi pada nasi tersebut. Okey, kita nak bagi yang ni dah padat tenaga ni. Kita nak bagi dia ekstra lagi, X factor sikit pada nasi tu tadi, kita tambahkan dengan sayur-sayuran dan juga isi protein lah. So yang ni kita boleh bagi buat macam nasi goreng. Nasi goreng. Itu memang kesukaan saya tu, nasi goreng tu. Okey, sebab tu Syamil cukup padat nutrien dan tenaga. Okey, next. Kita ada contoh yang seterusnya. Yang ni kalau kita kata minum-minum petang lah Syamil. Minum petang, snack antara waktu makan kan. Kanak-kanak ada yang suka donat lah. Tapi donat bergula. Ya, biasanya kita akan buat yang klasik resepi tu, kita akan salutkan dengan gula kan. Okey, betul. Okey.
Tapi kita nak sediakan tadi, kita kena ingat fokus kita ialah nak tambah berat badan anak. Jadi kita nak padat nutrien dan padat tenaga, kita boleh cuba tukarkan kepada contohnya muffin pisang. Wow, muffin pisang ya. Okey, muffin pisang ada apa dalam dia? Ada pisang. Ada pisang. Kita Mesti boleh ada campurkan pisang. dengan coklat. Kita boleh letakkan dengan sedikit kekacang, buah-buahan kering. Okay? Dan bila kita buat ni, kita boleh letak dalam bekas muffin yang berwarna-warni. Betul. So anak dia lebih rasa tertarik untuk nak makan. Nampak tertarik, nampak sedap ya benda tu. Betul. Okey. Seterusnya kalau kita tengok, ini contoh terakhir lah, last. Tak ada dah contoh lagi. Ada lagi. Okey. Ini air, teh-o. Petang-petang ni kan kita kat Kuantan ni tengah hujan, renyai-renyai. Kalau panas kita sedap dapat minum air panas-panas kan. Tapi kan Nisa, patut ke mak bapak bagi anak-anak minum teh ni? Teh-o. Okey, kita kena tengok balik. Teh-o ni kandungan dia apa, Syamil? Teh selalunya ada gula. Gula dan juga minuman berkafein lah. Berkafein lah. So berkafein dia tidaklah terutamanya daripada teh ataupun kopi, kita tak galakkan untuk pemberian kepada kanak-kanak sebab dia boleh menghalang penyerapan zat untuk anak-anak tadi. Okay? Betul. Jadi anak-anak ni sebenarnya dia suka mengikut apa yang orang besar buat Orang kan. Kalau kita duduk ramai-ramai, kita minum air teh, dia pun nak juga dia air teh. Ikut sekali. Betul. Jadi kita kena tukarlah untuk hidangan anak tak sesuai nak bagi teh atau kopi tadi, kita tukarkan kepada susu, kita boleh buat susu coklat. Ataupun nak lagi special, kita boleh buat fruit, buah-buah smoothies, buah-buahan. Wow. Milkshake panggil. Milkshake pun boleh juga. Sedap tu. Okay. Buah-buahan macam-macam kita boleh letak. Kita buat kiwi, boleh buat pisang, boleh buat oren. So ni dia padat dengan nutrien. Di samping dia ada kalsium juga. So lebih baik lah. Lebih baik. Okey Syamil? So penonton semua dapat tengokkan paparan tadi. Daripada makanan yang biasa menjadi makanan yang luar biasa. Luar biasa baik. Tu dan lebih baik. Lebih baik dan lebih berkhasiat. Okey semua. Jadi macam-macam sebenarnya ibu bapa boleh buat untuk tambah baik daya anak mereka. Betul. Cuma kena tengoklah kepada sama ada ibu bapa itu rajin, sabar ataupun lagi penting adalah kreatif dan konsisten. Istiqamah. Semua yang berterusan. Jangan cepat give up. Kena buat lagi dan buat lagi lah. So strategi yang kedua yang kita berjaya kongsikan pada hari ini adalah makanan yang penuh dengan padat tenaga dan nutrien. Itu sangat penting lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, penonton ibu bapa, sebelum kita sambung dengan strategi yang terakhir, seperti yang dijanjikan, kita ada soalan kuis. Ada kuis. Soalan kuis ni untuk penonton-penonton semua menjawab lah. Okey. Apa soalan dia tu, Syamil? Mari kita lihat soalan dia. Soalan kuis yang pertama, berapa kalikah kekerapan makanan yang disarankan kepada anak-anak dalam sehari? Saya ulang sekali lagi. Berapa kali kekerapan makanan yang disarankan kepada anak-anak dalam satu hari? Ini kita dah cerita dalam strategi ini pertama semua telah ceritakan tadi kan? Dah tadi. Harap siapa-siapa dengar tu, baguslah kan? So siapa yang tahu jawapan? Siapa yang tahu jawapan, jangan lupa like dulu, share dulu FB PMP Pahang dan barulah boleh jawab di ruangan komen yang kami sediakan. Kalau tidak, tak ada pemenang. Macam tu. Teruskan like dan share FB PMP Pahang lah. Sebelum tu kita akan teruskan dengan video dulu kan, Syamil? Ya, betul. Kita ada sediakan satu lagi video resepi khas untuk tambah berat badan anak. Semua video resepi. Kita nak bagi idea lah kepada ibu-ibu bapa di luar sana. Jadi ibu bapa, mari saksikan video tentang berbola terung.
FB Live pada petang ni. Kita dah ada 217 orang. 217 orang. Alhamdulillah. Terima Jadi kasih. penonton-penonton semua, ibu bapa, kongsikan lagi. Mari kita share ramai-ramai agar ibu bapa ataupun bahkan ibu bapa di luar sana untuk tambah berat badan anak mereka. Okey. So Syamil, kita ada kuis tadi kan? Ya, kita ada kuis yang kedua. Kita bagi kuis dulu sebelum kita teruskan. Ya. Okey, kuis yang kedua. Okey, kuis yang kedua kita nak berikan. Tadi yang pertama tadi kita dah ada soalan kuis kan? Okey, yang kedua kuis kita ialah berikan satu contoh makanan snack yang padat tenaga dan padat nutrien untuk membantu tambah berat anak. Okey, saya ulang sekali lagi. Berikan satu contoh makanan snack yang padat tenaga dan padat nutrien untuk membantu tambah berat anak. Kita dah bagi banyak contoh tadi Banyak kan. contoh kita bagi tadi. Kita bagi Ya, tadi. betul. Jawab je mana-mana satu yang kita bagi contoh. Tapi kena sebelum jawab tu kenapa ni Anissa? Mesti type jawapan anda pada ruangan komen dan pastikan anda telah pun like dan share kita punya FB Live pada petang ini. Teruskan like dan share. Teruskan like dan share. Kongsikan beramai-ramai, okey? Okey. Jadi sekarang kita akan teruskan kepada strategi yang terakhir untuk tambah berat badan anak. Okey Anissa, sila jelaskan apakah strategi terakhir kita? Okey, so tadi Syamil kita dah tengok dari segi waktu makan. Okey. Betul? Betul, waktu makan. Kita dah tengok apa yang kita nak bagi pada anak kita makan. Padat tenaga dan nutrien. Betul. Okey, yang ketiga bagaimana cara. So kita tips strategi yang ketiga yang kita nak kongsikan yang terakhir ni ialah cara penyediaan makanan anak yang menarik. Okey, so dalam tips ni kita ada 4 poin yang kita nak sampaikan kepada penonton. So yang pertama, gunakan warna-warna yang menarik dalam hidangan makanan anak. Seperti kalau di kita paparan tengok, ni? Ya, seperti di paparan tu. Ya Allah, cantiknya warna dia. Warna hijau, warna merah. Wow, sangat menarik. Sangat cantik. Betul, sebab kita kena gunakan warna-warna yang terang. Dan juga gabungan warna ni sebenarnya dapat menarik minat anak tadi untuk makan. Dah lah anak ni kurang berat badan, tak nak makan pula tu. Jadi kita nak galakkan untuk dia suka dan dia nak makan lah. Okey, jadi kalau boleh ibu bapa cuba buat perancangan menu. Dalam seminggu tu kita plan. Minggu ni kita nak makan buah apa, warna apa, warna merah ke. Sebab kita tahu setiap warna ni Syamil, dia ada dia punya fungsi dan zat-zat dia setiap tersendiri. warna ni ada khasiat yang tersendiri. Betul Anissa. Okay. So sebab tu penting kena ada penggunaan warna yang menarik dalam hidangan anak ni tadi. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, hidangkan makanan anak tadi dalam bentuk yang menarik. Seperti di paparan, nampak tak? Roti biasa je tu. Betul, roti putih biasa je lah. Kalau kita tak kreatif kan, kita letak sekeping macam tu, sapukan mentega, dah bagi. Tapi anak kalau hari-hari tengok yang sama, mesti akan boring. Anak-anak dia suka kartun kan? Suka kartun. So dia suka kartun, kadang-kadang ada yang suka bentuk kucing ke, bentuk bear ke. Jadi kita boleh menggunakan kreativiti kita untuk menghias makanan tersebut. Dan lagi cantik, kita boleh libatkan sekali anak. Bila anak ni dia dah buat sekali sama-sama, dia lebih cenderung untuk nak merasa makanan yang mereka buat. So boleh menggunakan, contohnya kita ada bento, kita gunakan food cutter, pemotong food cutter lah tadi biasanya kalau kita nak buat bento kan. Betul. So boleh gunakan juga, dan kita gunakan peralatan yang selamat lah untuk digunakan, tapi kena ada pengawasan ibu bapa itu sendiri. Betul tu. So kita pergi pada poin yang ketiga lah. Kita dah cerita pasal peralatan ni tadi kan. Betul. Okey, poin yang ketiga ialah gunakan peralatan yang menarik. Wow, nampak comel-comel peralatannya ya. Kan ada harimau, ada kucing, yang tu macam bentuk Mickey Mouse. So bila ada peralatan makanan menarik ni, anak ni dia nak mencuba. Nak mencuba. Okey. So kalau boleh kita menggalakkan anak tu tadi gunakan peralatan tu sendiri dan dia menyuap makanan sendiri. Bukannya sampai umur 3-4 tahun pun masih lagi kita suapkan. Betul Nisa. Okey. Memang bila kita bagi anak ni makan sendiri, dia lebih cenderung bersipah lah. Betul. Berkecah sikit kan dekat meja makan tu. Tapi sebenarnya dia membantu perkembangan anak-anak. Tapi ibu bapa boleh bentangkan surat khabar ataupun plastik untuk alas sepah tu lah. Supaya senang nak kemas semula. Betul. Kan? Ataupun kita ajar sekali anak tadi sama-sama kemas semula sepah itu.
Okey, so last but not least, poin yang keempat kita nak bagi tahu ialah ubah bentuk dan kepelbagaian tekstur makanan yang kita nak hidangkan kepada anak tadi. Contoh kita tengok kat dalam skrin tu kan, dia ada berbola nasi. Anak ni, terutama yang kurang berat badan ni, dia sebenarnya dia tak suka dalam saiz hidangan yang besar. So dia kalau kita tukar cara kita penyediaan tu, dia lagi tertarik untuk makan lah. Bila nampak saiz hidangan besar, contohnya kita bagi semangkuk nasi, dia rasa benda tu macam banyak sangat dia nak habiskan. End up dia makan sikit je. Jadi kita boleh cuba untuk pelbagaikan bentuk. Contohnya macam nasi, Syamil. Dalam gambar ni dia buat macam rice ball kan. Rice ball, yes. Berbola nasi ataupun kita buat nasi kepal. So dalam berbola tu kita dah campurkan dah semua. So dia cukup nutrien, cukup tenaga. padat dengan tenaga dengan nutriennya. So selain pada nasi, kita buat nasi rice ball ni, kita boleh buat bergedel nasi. Ya, betul. Kita boleh buat apa lagi, sushi, gunakan nasi kan, ataupun kita nak buat apa lagi, cekodok nasi, macam-macam sebenarnya. Ini baru nasi ni, kita belum cerita makanan lain lagi. Betul. So yang penting saya kena kreatif lah. Okay. So kalau macam gambar yang sebelah lagi tu, dia keledek ataupun kentang dibuat seperti keripik. Keripik ya, kita buat sendiri. Contoh Syamil daripada Cameron kan. Ya, betul. Banyak jenis kredit banyak jumpa. jenis kredit, Warna-warni. Betul. Dan warna tu semua tu ada khasiat dia juga kan. Betul. So kita boleh buat dalam bentuk tekstur yang crunchy, sebab anak ni tadi dia lebih suka, especially bila dah besar kan. So dia lebih suka pada yang tekstur crunchy tadilah. Ya, betul. Okey. Satu lagi Syamil, kalau kita sediakan makanan untuk anak, pastikan suhu tu tak terlalu panas dan tak terlalu sejuk jugalah. Suhu pun memang peranan juga ya? Betul. Okey. So kena pastikanlah tiga strategi ni tadi. So tuan-tuan dan puan-puan boleh cuba, dan anda kena pastikan teruskan like dan share kita punya FB Pusat Maklumat Pemakanan Negeri Pahang. Dan kongsikanlah kepada ahli keluarga dan rakan-rakan anda. Strategi tadi telah menceritakan pasal penyediaan makanan yang menarik. Nampak pakai mangkuk tadi kan? Nampak comel-comel, cantik-cantik. Semua tu boleh didapati daripada pasar raya, kedai-kedai yang berdekatan. Malah boleh beli dekat online shopping. Betul tak, Nisa? Year end sale kan? Year end sale. Lagi pada akhir tahun ni kan? Jadi ibu bapa jangan risau. Penyediaan makanan anak-anak itu akan menarik minat anak untuk makan lebih banyak lagi. Betul. So, jadi kena pastikan semua masih lagi tunggu kita sampai ke hujung sesi, sebab kita ada lagi, kita nak tengok siapa pemenang kuis nanti. Ya, kita masih lagi membuka lagi jawapan untuk kuis-kuis dan pemenang-pemenang. Pastikan like, share FB PMP Pusat Pemakanan Negeri Pahang. Betul, Syamil. Jadi Hanisa, bukan kita saja untuk tambah kuantiti makanan, malah kita hack sedikit dalam kualiti makanan itu. So kita upgrade kepada version yang lebih baik dan lebih sihat. Betul, tepat sekali. Betul. Jadi baiklah, kita akan recap semula. Apakah 3 strategi mudah untuk tambah berat badan anak yang telah kita kongsikan sepanjang webinar hari ini? Yang pertama ialah jaga waktu makan anak. Betul tak, Nisa? Betul tu. Yang kedua, penyediaan makanan yang penuh padat dengan tenaga dan nutrien. Dan yang ketiga, Syamil, cara penyediaan makanan anak yang lebih menarik. Betul, Nisa. Okay. 3 sahaja kan? Tapi walaupun 3 sahaja yang kita kongsikan, so mudah untuk ibu bapa ikut. Tetapi jika berjaya dipraktikkan oleh ibu bapa sendiri, maka hasilnya akan lebih wow. Akan lebih menambah berat badan anak sendiri. Hasilnya tu lagi berbaloi lah. Berbaloi, betul tu. So kalau anak-anak yang kurang berat badan ini tidak ikuti pola pertumbuhan yang baik, maka mereka akan memberi kesan terutama kepada kurang berat badan, bantut. Ada juga anak yang makan berlebihan tapi tak berasa menjadi obes, kegemukan. Itulah kita kena cegah sebelum bermulanya pemakanan yang betul. Jadi kalau anda ada cadangan ataupun persoalan ataupun pertanyaan, bolehlah kongsikan bersama kami di ruangan komen kami sediakan. Okey. Betul, Anissa? Betul tu. Jangan lupa kita ada link kehadiran. Ya, kami juga ada menyediakan link kehadiran di ruangan komen. So anda semua penonton yang sedang menyaksikan tu, jangan lupa tekan link kehadiran. Okey, untuk makluman semua juga, kita juga ada penonton. Kita juga ada soalan-soalan daripada penonton. Mari kita bacakan sedikit tentang soalan daripada penonton, ya. Okey, kita ada soalan daripada Ra Azira. Saya ada masalah anak kurang berat badan. Usia anak saya 5 bulan.
Okey. Macam mana saya nak naikkan berat badan dia. Jadi Syamil, kalau bawah 5 bulan ni, bawah 6 bulan lah, kita memang menggalakkan penyusuan susu ibu sepenuhnya bagi anak-anak yang baru lahir sehinggalah ke umur 6 bulan. So setelah 6 bulan itu baru kita mula makan. Jadi sementara tu sebelum nak tunggu 6 bulan, pastikan puan boleh meneruskan penyusuan susu badan sepenuhnya, kerapkan penyusuan, sentiasa memberikan susu secara eksklusif kepada anak, sebab susu ibu tu kita memang tahu itu yang paling terbaik. Paling terbaik. Susu ibu adalah susu yang paling terbaik. Tak boleh kalahkan susu lain dah. Memang susu ibu paling terbaik untuk anak-anak kesemuanya. Okey. Jadi Hanisa, kita juga ada soalan yang kedua daripada Iliana Saleh. Soalannya adalah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Berat anak saya just above garis kuning. Yang saya perasan beratnya lambat sangat naik. Waktu makan terjaga dan snacking pun selalu. Adakah saya patut risau beratnya lambat naik? Bagaimana tu jawapannya? Ibu-ibu saya memang risaulah kan perkembangan anak. Okey. Tapi kalau Puan Iliana, memang kita tahu dia jaga waktu makan, dari segi waktu snacking pun teratur. Mungkin cara lain yang boleh buat ialah kita tengok dari segi pemberian makanan tadi, padat tenaga ataupun tidak. Mungkin boleh tengok baliklah, kita bagi snack, kita bagi hidangan utama tadi, kita boleh tambahkan tenaga seperti contoh yang kita bagi masa strategi yang nombor 2. Padat tenaga dan nutrien. Dan Puan jangan risau selagi dia ada pertumbuhan dia atas sikit je. Tu pun kita kata dah borderline normal lah sebenarnya. As long as anak kita sihat, sentiasa follow up di klinik, makan pun sihat, tak ada masalah. Jadi Puan teruskan saja pemberian makanan yang sihat mengikut waktu makan dan cara yang kita dah sarankan tadilah. Okey. So Puan jangan risaulah, asalkan ada kenaikan sikit demi sedikit pun masih lagi okey. Walaupun berada di garisan yang kuning. Betul. Jangan putus asa. Memang jangan bukan senang, Syamil, kita nak tambahkan berat anak ni. Memang bukan senang, sebab tu kita galakkan ibu supaya bersabar dan teruskan usaha. InsyaAllah ada punya kesan tu nanti yang berbaloi tu. Kesan yang akan datang juga nanti. Okey. So anda semua penonton semua, ibu bapa, jangan risau. Di setiap daerah, di setiap klinik adanya kami sebagai pegawai sains pemakanan ataupun nutritionist yang akan boleh membantu anda semua dalam pemakanan. Kami sangat-sangat mengalukan kedatangan anda. Betul. Boleh dapatkan nasihat di mana-mana klinik kesihatan yang berdekatan. Okey Syamil, kita tadi kita ada kuis kan? Ya, sudah tiba yang masa yang dijanjikan. Soalan kuis yang kami berikan tadi. Adakah sudah ada pemenangnya? Kita dah ada pemenang, Syamil. Sudah ada pemenangnya. Alhamdulillah. So mesti semua penonton semua sedang berdebar untuk melalui soalan kuis yang pertama ini ya. Okey, so kita nak umumkan pemenang? Okey, jom kita umumkan pemenang untuk kuis pertama, Syamil. Kuis soalan yang pertama dimenangi oleh Suzy Kartini. Tahniah ucapkan. Okey, tahniah Puan Suzy Kartini. Okey, kita ada 2 orang pemenang kan? Semua betul lah yang menyaksikan webinar pada hari ini, kerana kita ada 1 kuis, 2 pemenang. Kan? Untuk pemenang yang seterusnya. Pemenang kuis. Untuk kuis yang pertama. Pemenang kuis yang kedua. Tidak. Yang kedua je yang kita ada 2 pemenang. Pemenang kuis yang kedua lah. Pemenang kuis kedua adalah Puan Fazila Alias dan juga Ami Ismail. Tahniah diucapkan kepada para pemenang. Jangan lupa DM detail dan juga maklumat kepada kami agar dapat sampai hadiahnya lah. Kena hantarkan detail kepada Facebook PMP Negeri Pahang, Pusat Maklumat Pemakanan Negeri Pahang, supaya kami akan menghantarlah hadiah kepada kalau tak bagi maklumat, saya yang ambil hadiah tu nanti. Kita jangan ambil hadiah pemenang. Okey Syamil, so kita ada benda kita nak promote Syamil pada hari ini. Jangan lupa kita ada alhamdulillah promosi untuk bahan pendidikan digital QR code. 1,000 hari pertama kehidupan. 1,000 hari pertama kehidupan. Hashtag anak Pahang Sihat. Okey, so dalam QR code ni kita ada menyediakan maklumat pemakanan untuk ibu hamil serta semasa penyusuan susu ibu dan pemakanan bayi dan kanak-kanak. So sila imbas QR code ni. Kalau tak dapat imbas sekarang ni, boleh pergi ke FB PMP Negeri Pahang dan anda boleh dapatkan macam-macam lagi kita punya maklumat dan juga apa-apa info terkini lah berkaitan dengan pemakanan. So jangan risau, QR code ni di hujung jari sahaja. Senang. Bila puan-puan, tuan-tuan semua scan, terdapat banyak infografik yang menarik.
Infografik yang mudah difahami. Untuk maklumat pemakanan semua, kan? Betul. Okey Syamil, so kita dah sampai ke So, penghujung. kita sudah berhasilan hampir 1 jam ke? Syamil, lupalah kita ada YouTube kan? Kita ada YouTube channel. YouTube channel baru ni, paling fresh. Betul. Nama kita YouTube channel kita adalah Nutritionist Pahang. Di mana di dalam YouTube channel kami ada sediakan video-video yang menarik, video-video yang kreatif untuk ditonton bersama. Betul. Yang dibuat khas oleh Nutritionist Pahang. Jangan lupa like and subscribe dan follow kami lah. Okay. Jangan lupa like dan subscribe YouTube kami, okey? Okey. So Syamil, kita dah sampai ke penghujung dah. Dah sampai ke penghujungnya. Jadi sekian sajalah webinar kita pada hari ini. Terima kasih dulu kepada semua penonton kita, semua daripada jauh, daripada luar Pahang ada, dalam Pahang pun ada, di semua daerah pun ada wakil. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak kepada semua kerana dapat bersama-sama dengan kami dan berkongsilah maklumat kita. Berat si maju tak naik. 3 strategi mudah tambah berat badan anak. So mohon maaf dan silap sepanjang kami berlangsung pada hari ini. Saya Muhammad Syamil daripada Kamera Highlands dan saya Nurhanisa daripada Klinik Kesihatan Padang Tengku Lipis. Terima kasih kerana sudi menonton FB Live Pusat Maklumat Pemakanan Negeri Pahang. Hashtag Anak Pahang Sihat. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih.